Korang pernah dengar tak pasal teknologi dan kejuruteraan? Teknologi ni merupakan pembangunan dan penggunaan alatan, mesin, bahan dan proses untuk kita selesaikan masalah dalam kehidupan seharian kita. Teknologi juga dapat dilihat sebagai tanda pengetahuan semasa dalam menggabungkan sumber bagi menghasilkan produk yang kita kehendaki. Kejuruteraan pula merupakan pemahaman sains kita mengenai fenomena fizikal yang digunakan di dalam teknologi dan proses mereka bentuk teknologi tersebut dengan menggunakan kaedah paling efisien. Dalam hubungan teknologi dan kejuruteraan, para cendekiawan Islam menyatakan bahawa bidang kejuruteraan mempunyai dua prinsip asas Islam, iaitu yang pertama sekali, konsep kesetaraan atau lebih dikenali sebagai mizan, dan konsep keseimbangan yang dikenali sebagai tawazun. So, apa tu al-mizan? Al-mizan ni merupakan kaedah manusia yang diukur dari perbuatan baik dan mungkarnya. Dalam sistem kejuruteraan, tiap-tiap sesuatu itu berada di dalam kedudukan yang betul. Dalam sistem keseimbangan atau tawazun sistem itu, keseluruhannya diperlukan untuk mengekalkannya di dalam kedudukan tersebut. Shaduf ni merupakan satu alatan untuk mengangkut air yang digunakan di Mesir dan Syria. Alatan ini juga digunakan bagi memudahkan kerja-kerja pengairan, perumahan, industri dan lain-lain. Ia juga sangat mudah digunakan dan kosnya juga murah. Terdapat dua jenis alat pengangkut air yang lain, iaitu Sakia dan Naura. Antara sumbangan Islam yang cukup besar dalam teknologi dan kejuruteraan ialah Masjid Al-Aqsa di Jerusalem, Iran, Masjid Umayyad di Damaskus dan Jambatan Shahristan di Isfahan, Iran. Seterusnya ialah teknologi air bawah tanah, iaitu Qohat. Qohat dibina oleh seorang jurutera awam Parsi di sekeliling bandar Isfahan, Parsi dengan mengalirkan air dari Sungai Zayan Dirut ke anak-anak sungai yang lain bagi kegunaan pertanian dan perumahan. Seterusnya, sumbangan kejuruteraan hidrologi oleh Khalifah Umar Abdul Aziz. Beliau telah mengarahkan pembinaan terusan sepanjang 10 km untuk mengalirkan air Sungai Furat ke Basrah sebagai sumber air disebabkan kemarau yang berpanjangan. Selain itu, beliau juga telah menyambungkan Sungai Nil dan Laut Merah yang panjangnya melebihi 100 km bertujuan untuk memudahkan lagi pengangkutan berbanding dengan pengangkutan darat. Ismail Al-Jazari dan Taqi ad-Din. Mereka telah membuat modifikasi terhadap sistem Shaduf dan menulis penerangan mengenainya di dalam kitab karangan mereka. Mesin ini digunakan di Sungai Yazid di Damaskus yang berfungsi menerusi roda yang separuh terbenam di dalam sungai dan berputar disebabkan aliran sungai tersebut. Tidak terhenti di situ, Taqi ad-Din juga telah menerangkan mengenai alat mengepam air dengan menggunakan roda berskut di dalam kitabnya. Satu perkara menakjubkan telah berlaku apabila juruteranya berjaya mencipta silinder piston yang digunakan pada alatannya untuk menghasilkan satu paduan daya yang dapat mengepam air ke atas. Tokoh seterusnya ialah Banu Musa. Beliau telah mencipta sebuah mesin yang menggunakan bantuan air dan angin. Antara kegunaan mesin yang telah dicipta oleh beliau adalah untuk memesin jagung, menghancurkan gula dan mengepam air. Selain itu, beliau juga telah berjaya mencipta satu bejana automatik yang boleh mengisi bejananya sendiri. Kesimpulannya, sebagai umat Islam, kita perlulah memahami bahawa sains dan teknologi tidak pernah bercanggah dengan ajaran Islam. Bahkan, pencapaian dan penerokaan sains boleh membuatkan orang Islam lebih memahami dan meyakini keagungan Allah Subhanahu Wa Taala. Oleh itu, umat Islam perlu berusaha melengkapkan diri dengan ilmu-ilmu yang bermanfaat dan menguasainya sehingga kita sekali lagi dapat mencapai kegemilangan Islam.